Hai semua, salam sejahtera dan selamat petang untuk semua pelanggan kesayangan Unisiti yang berada di Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dan semua yang ada dekat sini. Okey, terima kasih skrin laptop dan smartphone anda sambil menjamu selera, makan, minum-minum. Okey, kita bersama-sama berkongsi ilmu hari ini. Okey, saya Syah, MC anda untuk hari ini. Berbesar hati sebab kita akan memperkenalkan satu produk Unisiti yang menakjubkan, iaitu Chlorospirulina 2.0, versi terbaru yang telah berjaya memasuki pasaran Singapura. So kami dekat Malaysia ni sedikit cemburu lah. Okey lah, gurau je. Okey, Spirulina 2.0 ini merupakan versi terbaru dan ianya telah dinaik taraf daripada Chlorospirulina yang lama yang sedia ada. Okey, saya tak nak berletih panjang. Okey, mari kita semua mempelajari dan mengetahui lebih lanjut tentang khasiat serta kelebihan Chlorospirulina 2.0 ini bersama pakar produk kesayangan ramai. Okey, kita persilakan Cik Claudia. Silakan Claudia. Hai, selamat sejahtera semua. Okey, jadi sebelum saya bermula, mari saya kongsi PowerPoint screen saya. Hai, okey, jadi hari ini saya sangat gembira kerana dapat peluang untuk mengadakan sesi pengenalan Chlorospirulina versi kedua. Jadi spirulina adalah produk yang sangat popular. Saya percaya bahawa semua pernah dengar ataupun cuba produk spirulina. Saya ingat masa saya bersekolah, masih kecil lagi, emak saya akan memastikan bahawa saya makan dua jenis suplemen. Salah satu adalah minyak ikan kod. Dia adalah dalam satu botol. Kedua adalah spirulina. Jika walaupun ada sesetengah orang tidak begitu menyokong penggunaan suplemen, tapi dia pun akan makan spirulina juga. Jadi kita boleh kata bahawa spirulina ni memang produk yang asas, produk yang basic untuk semua orang. Jadi di Unisiti, Chlorospirulina yang lama punya sudah dijadikan sebagai produk utama company kita. Best seller. And also, dia pun ada sejarah selama 20 tahun di pasaran. Jadi dengan masa yang panjang, ia boleh bertahan dalam pasaran, maksudnya kualiti itu memang terjamin. Jadi hari ini kita akan belajar dengan lebih mendalam tentang fungsi dan manfaat yang baru dalam formulasi terbaru ini. Berdasarkan berita terkini, pencairan ais dalam seluruh dunia telah bercair sampai tahap tidak boleh dibendung lagi. Walaupun pemanasan global berakhir hari ini, ia pun tidak boleh menyelamatkan keadaan ini. Maksudnya keadaan ini sudah jadi sangat serius. Dalam perjalanan saya pergi ke tempat kerja, saya akan selalu gunakan jalan raya. Jadi dekat jalan raya tu ada banyak pembangunan. Dulu dari jarak jauh saya boleh nampak dengan sangat teliti dan sangat jelas. Tapi sejak kebelakangan ini, saya tidak boleh nampak bangunan tu dengan jelas. Saya kena pandu dengan dekat kedai itu, baru boleh nampak papan kedai itu dengan jelas. Maksudnya, sekarang ni masalah pencemaran sudah menjadi masalah
reality. Dia bukan sekadar masalah kita dengar daripada berita ataupun kawan. Ia merupakan masalah yang betul-betul berlaku. Kepada semua yang tinggal dalam kawasan Asia Tenggara, semua perlu tahu bahawa cuaca kita memang panas. Tidak pernah sekali ada salji. Jadi kalau kita tiada aircon, memang hidup tu rasa susah. Nak tidur atau pergi kerja pun rasa tak nak buat. Okay, jadi kejadian kesesakan jalan raya ini memang kita selalu sejak kecil sampai sekarang, saya asyik dengar the bad. Never once the jam is better. Okay, jadi sekarang ni walaupun kita ada MRT, tapi semua orang akan pandu. Okay, kereta tidak akan berkurang. Jadi tiga-tiga ini merupakan faktor yang menyebabkan pencemaran jadi semakin serius. Oksigen untuk hidup. Saya rasa semua pun tahu pasal fakta ini. Jadi semasa kita fikir tentang perkataan oksigen, gambar hutan ataupun pokok akan muncul dalam minda kita. Tapi apa yang hairan ialah hutan hanya menghasilkan 28% oksigen dalam bumi kita. Lepas tu 78% sebenarnya datang daripada sumber tanaman. Sebab saiz algae ini dia kecil. Jadi kalau kita membanding ia dengan sebuah pokok, kita letak dalam ruang yang sama, kita boleh tanam lebih banyak algae spirulina. Oleh sebab demikian, algae spirulina ini mampu kan 10 sampai 50 kali ganda tahap karbon dioksida yang ada dalam alam sekitar. Jadi ini memang teknologi sangat baguslah untuk bumi kita. Walaupun ini merupakan teknologi hijau yang baru, tapi spirulina sudah lama ada dalam dunia ini. Ia mempunyai sejarah selama 3.5 bilion tahun. Ini merupakan jangka masa yang panjang. Ia bukan 35 tahun tau. 3.5 bilion tahun. Dan penduduk pada masa tu bergantung banyak kepada spirulina. And the king, raja masa tu sangat suka kepada makanan laut. Jadi masa tu tak ada kenderaan ataupun MRT. Jadi kalau nak pergi mana-mana pun kena berjalan kaki. Jadi orang pada masa tu berjalan kaki sepanjang 300 km untuk menghantar makanan laut kepada raja. Jadi tenaga ini semua datang daripada spirulina. Okey, gambar ini merupakan tasik yang terjumpa di Afrika. Jadi tasik ini kita tahu kat Afrika tu memang cuaca tu panas. Dan kandungan garam dalam tasik ini sangat tinggi. Jadi banyak tumbuh-tumbuhan tidak boleh hidup dalam keadaan macam ni. Tapi yang hairan tu, saintis dapat jumpa spirulina ke tempat tu. Di samping itu, spirulina pun boleh membantukan orang yang miskin, meningkatkan status nutrisi dan kesihatan seluruh badan. Jadi, hebat tak spirulina? Ia dapat mampu bertahan dalam keadaan yang
mencabar. Okey, saya rasa jawapan, okey, yang paling susah kita nak jawab. Okay, soalan yang kita paling susah nak jawab adalah nanti kita nak pergi mana makan atau kita pergi mana makan. Sebab sekarang ni kita ada terlalu banyak pilihan. Kita punya choices memang banyak. Tapi dalam seluruh dunia, NASA dengan European Space Agency, dua-dua organisasi ini memilih spirulina sebagai sumber pemakanan untuk angkasawan. And just so you know, NASA dia tidak akan suka hati membenarkan apa-apa makanan sahaja untuk angkasawan. Sebab di luar angkasa dengan di bumi tu memang berbeza. Kalau kita kat sini berjatuh sakit ke apa ke, kita boleh terus tengok doktor. Jadi senanglah. Tapi kalau di luar angkasa ada masalah sakit perut ke atau cirit-birit ke, memang susah nak menyelesaikan masalah tu. Jadi kalau makanan dipilih oleh NASA, maksudnya kualiti produk tu memang sangat bagus. Jadi kenapa angkasawan memilih spirulina? Pertama adalah tahap oksigen rendah di luar angkasa. Memang tidak sesuai untuk kehidupan manusia. Selain itu, misi angkasa memerlukan sepanjang 6 bulan. Jadi angkasa lain daripada sini. Okay? Kalau kita pergi mana-mana, lupa bawa barang, kita boleh pergi beli. Ataupun balik rumah lah. Tapi kalau kat luar angkasa, tak boleh buat macam tu. Okay? Tidak boleh suka hati berulang-alik bumi ke angkasa. Okay? Memang tidak ada kemampuan untuk buat macam tu. Jadi apa-apa makanan yang dibawa atas kapal tu kena memastikan dia boleh bertahan lama dan kualiti itu akan sentiasa terjamin. Selain itu, algae pun menggunakan carbon dioxide dan dia boleh memberikan lebih banyak oksigen kepada angkasawan. Akhir sekali, kalau kita buat aktiviti harian seperti makan atau pergi tukar baju, okay, tak payah 5 minit, kita boleh siap semua. Tapi kalau kat luar angkasa tu memang tak boleh lah sebab dia ada gravity ataupun daya tarikan. Sebab ini kalau angkasawan nak makan ke kena ambil lebih banyak tenaga, okay, dan akan sangat letih kalau buat aktiviti macam tu. Jadi dia memerlukan tenaga dan fokus sepanjang hari. Jadi apa mengakibatkan spirulina berjaya dipilih sebagai sumber nutrisi untuk angkasawan? Okay, dia tentu ada nutrisi yang sangat baik kan? Jadi dia ada sampai 70%, okay, banyak jumlah protein. Jadi jumlah ni actually boleh categorize, okay, sebagai sayur-sayuran grade A. Ini memang grade A punya sayur-sayuran. Selain itu dia pun mempunyai banyak asid amino. Ini adalah nama saintifik lah. Jadi dia 6 jenis. Tapi nampak dia ada lagi. Dia banyak amino asid sampai memenuhi ruang yang sedia ada dalam PowerPoint slide ini. Okay? Dia tidak saja ada 6, tapi dia ada jumlah 18 jenis asid amino. Banyak kan? Dalam spirulina saja. Okay? Kat spirulina itu ada 9 asid amino yang penting. Kenapa ia penting? Okay, sebab tidak boleh dihasilkan dalam badan kita. Untuk dapatkan asid amino ini, kita kena dapat daripada sumber makanan. Okay, selain itu, ia pun mempunyai BCAA. BCAA ini sangat penting sebab ini dalam badan kita cepat hilang. Jika kalau kita buat aktiviti sport sikit ke, kita tak hilang BCAA. Jadi kita kena memperhatikan nutrien ini.
Okay, selain itu, ia pun akan membantu kesihatan otak kita. Kalau kita macam rasa tak ada mood sangat ataupun rasa macam marah, mungkin otak kita tidak ada cukup nutrisi phenylalanine. Akhir sekali adalah arginine. Ini merupakan asid amino yang terkenal dalam kalangan olahragawan. Sebab ini boleh membantu membinakan otot, menguatkan otot lah. Tapi dia sangat bagus untuk orang yang ada masalah saluran darah. Kalau ada masalah jantung ke atau apa, ini memang boleh tolong. Okay, tadi kita pun belajar spirulina ada 18 jenis asid amino. Okay, jadi kita tidak boleh nak explain semua dengan teliti lah. Okay? Tapi semua asid amino ini kalau digabungkan akan membagikan kita kelebihan dalam kesihatan otot, enzim, metabolisme dan lain-lain. Okay. Profil nutrisi ada lagi, belum habis. Dia ada kalsium, zat besi, magnesium, mangan, fosforus, kalium, natrium dan zinc. Okay. Dalam spirulina ini ada 8 jenis mineral. Banyak tak? Okay. Ramai orang tidak menyedari bahawa diri sendiri ada kekurangan zat besi. Sebenarnya ini memang masalah yang ramai, especially golongan wanita ada. Jadi kalau seseorang ada kekurangan zat besi, tengok muka pun tahu. Lihat memang pucat. Dan selain itu pun akan rasa senang letih. Dan perasaan kelesuan lah. Jika seseorang tidak ada zat besi yang secukupnya, badan kita tidak boleh menyerap oksigen dengan berkesan. Jadi kalau macam tu, organ-organ kami akan efek lah. Jadi kalau otak kita tak cukup, memang kita akan rasa emotion macam tak stabil. Jadi zat besi ni memang sangat penting untuk kesihatan mental kita juga. Kalau dia pun akan ada masalah rambut, kuku rapuh, kulit kering dan sebagainya. Zat kalium ini saya rasa banyak orang tidak tahu pasal mineral ini. Hanya 3% orang Amerika memenuhi keperluan zat ini. Kalau kita tengok data di Asia, hanya 1% orang boleh memenuhi keperluan kalium untuk kesihatan badan. Kalau kita tengok World Health Organization, organisasi ini menggalakkan kita makan sebanyak 3,150 mg a day. Tapi orang di China hanya 1,800 saja. Jadi kita boleh tengok memang ada jarak yang ketara. Dan memang makanan zat kalium ini tidak cukup lah. Jadi kenapa kita memerlukan zat ini? Apa sifat penting dia? Dia merupakan elektrolit yang sangat penting untuk kesihatan sel otot dan dorongan saraf. Selain itu, dia pun membantu mengekalkan denyupan jantung yang stabil. Saya ingat masa saya kerja dekat hospital, saya pun pernah nampak pesakit yang ada jantung yang lemah. Jadi mereka tidak ada denyupan jantung yang stabil. Masa tu kalau doktor nampak, doktor akan bagi zat kalium untuk bagikan denyupan yang lebih stabil kepada pesakit. Jadi kalau seseorang ada zat kalium yang kekurangan dengan ketara, it actually is a very emergency case. Kena terus pergi hospital. Selain itu, kalium kalau kita makan dengan secukupnya, dia boleh bantu menurunkan tekanan darah, risiko diabetes, stroke, batu ginjal dan tulang rapuh. Jadi dia memang bagus untuk kesihatan kita. Selain itu, nampak macam belum habis lagi ya. Ada vitamin A, 6 vitamin B, ada C, D, E dan K.
Okay, di samping itu spirulina juga ada 12 jenis vitamin. Banyak kan? Okay, vitamin A sangat penting untuk mata kita. Sebab mata adalah antara organ yang sangat sensitif. Kalau kita tersentuh dengan kasar atas mata kita, senang mata kita rosak. Jadi, kita memang kena lebih memperhatikan kesihatan mata kita. Saya pernah berjumpa dengan pakar doktor mata, doktor pakar mata. Jadi beliau kata bahawa sekarang banyak remaja sudah dapat penyakit mata yang sepatutnya dialami oleh orang dewasa. Kalau kita tengok kanak-kanak pun, usia 5 tahun, semua sudah pakai cermin mata kan. Jadi memang sebab kita pun gunakan alat elektronik dengan kerap, jadi mata kita memang selalu sangat sensitif. Jika kita bergantung kepada vitamin A sahaja, ia memang tidak cukup lah. Kita kena bergabung dengan vitamin C, E dan zinc untuk mengurangkan risiko penyakit degeneratif mata. Selain itu, vitamin A juga sangat penting untuk kesihatan kulit kita. Dia boleh pertahankan kulit terhadap sinaran UV dan ia pun boleh membantu menjaga kesihatan dan penampilan kulit. Ada siapa tak nak kulit yang cantik? Saya tak kisahlah. Sekarang lelaki pun jaga tau muka semua. Jadi I rasa semua orang pun nak kulit yang cantik. Jadi selain sel kulit kita akan sihat, vitamin A pun akan menguatkan sel dalam badan. Jadi kalau sel kita kuat, dia boleh menentang ancaman virus ataupun bakteria. Jadi vitamin B kita pun selalu dengarlah, kerap dengar. Kenapa kita memerlukan nutrisi ini? Sebab ia akan membagikan otak kita tenaga. Sebab otak kita menggunakan banyak tenaga. Di samping itu, ia pun membuat banyak fungsi dalam badan. Seperti penghasilan DNA atau RNA, diperlukan dalam 140 enzim, komunikasi antara sel dan metabolisme karbohidrat, protein dan lemak. Jadi ini merupakan 4 faktor sahaja. Dia ada banyak fungsi lagi. Sekarang kita kat sini boleh nampak satu proses yang berlaku dalam badan, iaitu kitaran tenaga. Jadi kitaran tenaga ni, kalau kita lihat dengan teliti, kita boleh tengok setiap inci proses ini memerlukan vitamin B. Kalau vitamin B kurang daripada satu step pun, badan kita tidak mampu untuk menghasilkan tenaga langsung, tak boleh. Jadi ini memang sangat penting untuk penghasilan tenaga dalam tubuh badan kita. Akhir sekali kita ada nutrisi phycocyanin. Jadi phycocyanin merupakan pigmen spirulina berwarna biru. Jadi pigmen ini pun adalah inspirasi packaging terbaru kita. Dia nampak macam biru kan, nampak macam ni. That's why, because kat dalam tu memang ada nutrisi ni. Jadi saintis pun jumpa banyak fungsi menarik pigmen ni. Jadi dalam penyelidikan saintis, masa tu mereka pun menjadikan penyelidikan terhadap sel kanser. Jadi mereka terjumpa bahawa phycocyanin ini boleh menghalang pertumbuhan sel kanser yang agresif. Dia ada fungsi lain lagi. Dia boleh di samping itu membunuh sel kanser, menghalang dan membunuh. Dia ada satu lagi fungsi yang sangat bijak, iaitu ia boleh membezakan sel sihat dengan sel yang jahat. Saya rasa ini memang fungsi yang sangat hebat. Sebab sekarang ni kebanyakan ubat anti-kanser
ubat kemoterapi, tiada fungsi macam ni. Jadi ini adalah sebab kenapa orang lepas buat kemoterapi dia akan lihat sangat pucat. Dan rambut akan gugur, rasa loya, rasa nak muntah. Okey, ini semua adalah kesan sampingan ubat kemoterapi. Sebab saintis jumpa fungsi ini, mereka nak sekarang buat penyelidikan atas manusia. Jadi kalau kita boleh pass stage ini di masa depan, dia ada potensi besar untuk dijadikan sebagai ubat anti-kanser. Walaupun sekarang kita tak ada clinical trial ini, tapi saya rasa ini memang a very good development untuk kita semua. Dengan semua nutrisi yang kita belajar tadi, jadi tidak hairanlah spirulina juga ada fungsi immunity yang boleh membantu tubuh badan kita. Spirulina boleh meningkatkan immunity dengan penghasilan lebih banyak antibody, mengurangkan kerandangan dalam badan, membantu badan menguruskan jangkitan virus, dan meningkatkan daya tindak balas vaksin. Saya rasa sekarang ni sebab ada COVID-19 kan, jadi 4 faktor ini memang sangat penting untuk kita semua. Dan ia pun boleh menghentikan penghasilan histamin yang akan mencetuskan reaksi alergi seperti rhinitis ataupun sinus lah. Sekarang kan kita banyak akan ada sisa pencemaran dalam pernafasan kita. Jadi ini sangat penting untuk menghentikan alergi reaksi ini. Jadi apa perbezaan chlorspirulina 1 dan 2? Jadi dalam chlorspirulina yang lama, kita ada 746 mg dalam satu hidangan. Dalam versi yang terbaru, kita ada 960 mg dalam satu hidangan. Dan formula dulu memang bentuk tu tablet. Tapi sekarang dia dalam bentuk kapsul. Jadi kalau nak telan pun senang. Dia pun terdapat lebih banyak klorofil dalam formulasi ini. Jadi chlorspirulina ni memang makanan yang menakjubkan. Dia memang amazing. Kita tadi pun belajar tentang semua nutrisi yang sedia ada kat dalam formulasi ini. Dan formulasi ini juga tiada dinding sel. Jadi oleh sebab ini penyerapan dalam badan sangat tinggi. Dia kualiti pun memang tinggi dan dia pun semua dalam sayur-sayuran. Jadi ini sangat sesuai untuk sesiapa yang tidak boleh makan daging. Jadi sekarang kesihatan anda di tangan anda. Terima kasih kepada semua kerana sudi dengar dan menghadiri sesi hari ini. Jadi sesi saya tamatlah setakat ini saja. Jadi sekarang saya akan berikan masa kepada Syah. Okey, terima kasih Claudia di atas penerangan dan maklumat yang cukup berinformasi buat kita semua. Semua dah ambil nota. Banyak sungguh kan nutrisi yang boleh kita dapat daripada spirulina ni, tapi macam tak cukup, macam tak puas je. Kita belanja satu testimoni dari pelanggan setia kami yang telah menggunakan spirulina versi 2 ni. Siapa dia? Jom kita selongkar cerita hebat ni dari Puan Shalina. Silakan Puan Shalina. Hai semua. Pertama kali saya ingin ucapkan terima kasih pada universiti. Terima kasih Syah, thanks Claudia. Terima kasih kerana produce produk seperti chlorspirulina. I think kita semua tahu yang kita ada yang spirulina yang lama yang jual di Malaysia, yang berada di Malaysia tapi ditukar pada skala 2.0. Now, for me, saya dah makan chlorspirulina ni dah beberapa minggu juga. Saya sendiri, sebab saya breastfeeding, saya baru melahirkan baby 4 bulan yang lalu.
And then saya ada lagi 2 lagi anak kecil. So total saya ada 3 yang anak kecil. Saya perlu banyak sangat energy. And besides BioSlife Energy, Chloraspirina pada saya not only dia kasih saya hilang penat, tapi dia keletihan ataupun orang kata in English says exhaustion. Okay, dah tak rasa lagi. Lethargic feeling pun dah tak rasa lagi. Also, bila ibu yang lepas bersalin ataupun lagi mengandung perlu banyak iron, perlu banyak darah. So Spirulina helps a lot, okay, membantu. And salah satunya ialah saya ada dua orang yang dapat sama saya yang cuba Chloraspirina. Satu ialah adik saya yang sekarang lagi mengandung 36 minggu. Sebelum ini dia ada masalah tidur malam sebab dia selalu ada acid reflux. Okay, so dia dah cuba macam-macam, even doktor punya ubat, supplements, a lot of macam-macam supplement dekat luar, even daripada USA, and one of them is also Singapore, one of them is Gaviscon. Tak ada satu yang dapat membantu dia. Instead dia tak, besides dia tak boleh tidur malam, dia muntah malam sebab acid reflux teruk sangat. Semenjak dia cuba Spirulina dah 2 minggu, dia bagi tahu saya sekarang dia boleh tidur lena, dah tak ada acid reflux. Dia rasa energetic, and then she feels happy dengan produk kita. Dengan lagi satu sepupu my cousin yang mengandung 32 minggu, dia beritahu saya sekarang tiap pagi dia boleh buang air besar tanpa masalah, dah tak ada constipation problem sejak makan Chloraspirina. So for me, this product has helped. This capsule has helped a lot of people in my family. Any issues, any problem was solved quite immediate. And then especially the lethargic feeling lah. And now dengan all this virus, it also increased kita punya immunity. So yeah, I think I really believe that semua orang harus cuba Chloraspirina any age. In fact, my husband yang tak suka makan tablet, dia just buka and masukkan dalam shake, campurkan energy and minum, and it's so simple. So yeah, that's my sharing. Thank you. Okay, jadi terima kasih Sharina kerana berkongsi pengalaman terhadap Chloraspirina 2.0. Okay, jadi sekarang kita ada mungkin 1 atau 2 minit untuk Q&A. Okay, kita boleh tengok ada tak soalan? Okay, nampaknya tak ada soalan. Okay, jadi kalau macam tu, then kita boleh tamatkan sesi hari ni lah. Okay, jadi terima kasih semua kerana sudi meluangkan masa lah untuk datang. We really appreciate your presence here today. Okay, jadi terima kasih semua. Okay, so selamat malam. Okay, bye. Bye. Thank you.